Tersebutlah kisah tiga orang sahabat, Kendi, Buyung, dan Awang yang sedang mengembara. Mereka membawa bekal makanan seperti beras, daging, susu, dan buah-buahan. Apabila penat berjalan, mereka berhenti dan memasak makanan. Jika bertemu kampung, mereka akan singgah membeli makanan untuk dibuat bekal dalam perjalanan. Suatu hari mereka tiba di kawasan hutan tebal. Di kawasan itu mereka tidak bertemu dengan dusun atau kampung. Mereka berhenti dan berehat di bawah sebatang pohon yang rindang. Bekalan makanan mereka pula telah habis. Ketiga sahabat ini merasa sangat lapar. "Hai, kalau ada nasi sekawah, aku akan habiskan seorang," tiba-tiba Kendi mengeluh. Dia mengurut-urut tubuhnya yang lapar. Badannya disandarkan ke perdu pokok ara. "Kalau lapar begini, ayam panggang 10 ekor pun akan aku habiskan," kata Buyung pula. "Janganlah kau berdua tamak sangat dan bercakap besar pula. Aku pun lapar juga. Bagi aku, kalau ada nasi sepinggah pun sudah cukup," Awang bersuara. Kendi dan Buyung tertawa mendengar kata-kata Awang. "Dengan nasi sepinggan, mana boleh kenyang, perut kita tersangatlah lapar," ejek Kendi. Buyung mengangguk, tanda bersetuju dengan pendapat Kendi. Perbualan mereka dengar oleh pokok ara. Pokok itu bersimpati apabila mendengar keluhan ketiga pengembara tersebut, lalu menggugurkan 3 helai daun. "Pup!" Kendi, Buyung, dan Awang mendengar bunyi seperti benda terjatuh. Mereka segera mencari benda tersebut di celah-celah semak. Masing-masing menuju ke arah yang berlainan. Ada nasi sekawah!" Kendi menjerit kehairanan. Dia menghadap sekawah nasi yang masih beruap tanpa berpikir panjang, lalu ia menyuap nasi itu dengan meremeh. "Ayam panggang 10 ekor, wah sedapnya!" Tiba-tiba Buyung pula melaung dari arah timur. Serta-merta meleleh air liurnya. Seleranya terbuka. Dengan pantas dia mengambil ayam yang paling besar lalu makan dengan gelojo. Melihatkan Kendi dan Buyung telah mendapatkan makanan, Awang semakin pantas merendah semak. Ketika Awang menyelak daun kelembak, dia terampak sepinggan nasi berlauk yang terhidang. Awang tersenyum dan mengucapkan syukur karena mendapat rezeki. Dia makan dengan tenang. Selepas makan, Awang merasa segar. Dia berehat semula di bawah pokok ara sambil memperhatikan Kendi dan Buyung yang sedang meratah makanannya. Kendi sendawa. Perutnya amat kenyang. Nasi dalam kawah masih banyak. Dia tidak mampu menghabiskan nasi itu. "Kenapa kamu tidak habiskan kami?" Tiba-tiba nasi dalam kawah itu bertanya kepada Kendi. "Aku sudah kenyang," jawab Kendi. "Bukan kamu telah berjanji akan menghabiskan kami sekawah?" tanya nasi itu lagi. "Tapi perut aku sudah kenyang," jawab Kendi. Tiba-tiba nasi itu berkumpul dan mengejar Kendi. Kawah itu menyerkup kepala Kendi dan nasi-nasi itu menggigit tubuh Kendi. Kendi menjerit meminta tolong. Buyung juga kekenyangan. Dia cuma dapat menghabiskan seekor ayam saja. 9 ekor ayam lagi terbiar di tempat pemanggang. Oleh karena terlalu banyak makan, tekaknya gelas loya. Melihat baki ayam panggang itu, dia merasa muak dan hendak muntah. Buyung segera mencampakkan ayam-ayam itu ke dalam semak. "Kenapa kamu tidak habiskan kami?" Tiba-tiba tanya ayam panggang itu. "Aku sudah kenyang," kata Buyung. "Makan seekor pun perut aku sudah muak," katanya lagi. Tiba-tiba muncul 9 ekor ayam jantan dari celah-celah semak di kawasan itu. Mereka meluru ke arah Buyung. Ayam-ayam itu mematuk dan menggeletek tubuh Buyung. Buyung melompat-lompat sambil minta tolong. Awang bagaikan bermimpi melihat gelagat rekan-rekannya. Kendi terpekik dan tertolong. Buyung pula
melompat-lompat dan berguling-guling di atas tanah. Awang tidak dapat berbuat apa-apa. Dia seperti terpukau melihat kejadian itu. Akhirnya Kendi dan Buyung mati. Tinggallah Awang seorang diri. Dia meneruskan semula perjalanannya. Sebelum berangkat, Awang mengambil pinggan nasi yang telah bersih. Sebutir nasi pun tidak berbaki dalam pinggangan itu. Pinggan ini akan mengingatkanku supaya jangan sombong dan tamak. Makan biarlah berpada-pada dan tidak mubazir, kata Awang, lalu berdebar meninggalkan tempat itu. Sekian dari saya, Eka Wardian dari kelas 2, absen 16. Sekian, terima kasih.